Salam sejahtera kepada semua ahli-ahli panel dan pensyarah yang kami hormati. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Saya Frisila Nandi selaku pembentang yang pertama. Saya akan menerangkan tentang tajuk dan pengenalan bagi projek kami. Seterusnya adalah Ivana Natasha Anna Robinson selaku pembentang yang kedua. Dia akan menerangkan berkaitan dengan masalah dan isu projek beserta dengan objektif projek. Akhir sekali adalah Rowena Pudai Anak Nyala, iaitu pembentang yang ketiga dan terakhir. Dia akan menerangkan berkaitan dengan justifikasi projek, skop projek dan kesimpulan. Tajuk proposal atau cadangan projek kami adalah One Citizen, One Bank Account, iaitu setiap individu harus mempunyai akaun bank sendiri. Kajian ini berkaitan dengan penyelesaian masalah atau problem solving. Sekarang kita masuk ke pengenalan. Kajian kami dibuat di sebuah rumah panjang Indiana Lacum yang terletak di Hulu Sebauh Bintulu, Sarawak. Terdapat 11 buah keluarga dan mempunyai 47 orang penduduk. Seperti yang telah kita sedia maklum, Kerajaan Persekutuan maupun Kerajaan Negeri Sarawak sendiri telah menyalurkan bantuan atau inisiatif kepada masyarakat, khasnya kepada golongan B40 dan M40. Antara bantuan tersebut adalah Bantuan Prihatin Nasional yang merupakan inisiatif daripada Kerajaan Persekutuan dan Perdana Menteri kita yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Manakala bantuan seterusnya adalah Bantuan Khas Sarawakku Sayang yang merupakan inisiatif diberikan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Bayaran dibuat melalui voucher atau tunai di kaunter BSN bagi masyarakat yang tidak mempunyai bank account, dan ada juga yang terus dikreditkan ke bank account masing-masing bagi yang sudah mempunyai akaun bank sendiri. Saya Ivana Natasha Anna Robinson, pembentang nombor 2. Jadi saya akan bentangkan masalah ataupun isu projek. Terdapat 3 poin dalam masalah ataupun isu projek ini. Poin saya yang pertama adalah beratur panjang dari awal pagi. Hal ini kerana mereka ingin menuntut wang dari bocor tersebut. Ini yang menyebabkan mereka sanggup berbaris menunggu giliran mereka. Ada juga setengah mereka sanggup tunggu dari seawal jam 3 pagi di hadapan bank. Manakala mereka juga sanggup berhujan dan juga berpanas untuk menuntut bocor tersebut. Seperti yang kita lihat dalam gambar yang ini, mereka berpanas dan juga berhujan, sanggup berbaris secara panjang untuk menuntut ataupun menunggu giliran mereka. Poin saya yang kedua adalah tidur di koridor bank. Selalunya mereka yang tidur di koridor bank adalah mereka yang datang daripada kawasan pedalaman. Sebab kenapa mereka tidur di sana? Jika mereka patah balik menuntut bocor tersebut, ianya akan merugikan tenaga dan juga wang mereka. Jadi, bagi mereka untuk menjimatkan kos dan juga tenaga mereka, mereka bermalam di koridor bank. Seperti contohnya kan kita boleh lihat daripada gambar yang saya tunjukkan. Poin saya yang terakhir adalah ada setengah penerima bantuan yang pernah pengsan semasa berbaris mengambil bocor. Seperti yang kita lihat dalam gambar, akibat berbaris terlalu panjang dan lama, ada warga emas yang tiba-tiba jatuh pengsan. Kerana pada waktu itu keadaan yang agak sesak dan juga panas yang amat terik. Okey, objektif projek. Terdapat 3 objektif projek. Objektif projek yang pertama adalah mewajibkan setiap rakyat mempunyai akaun bank tersendiri, manakala objektif yang kedua berkenaan dengan bantuan. Objektif kami ingin mengenal pasti sama ada bocor, kaedah penggunaan bocor terbaik ataupun tidak untuk kawasan luar bandar, terutamanya penduduk rumah andi, kerana kami telah membuat kajian di situ. Begitu juga dengan objektif kami yang ketiga, iaitu ingin mengenal pasti sama ada kaedah melalui akaun bank juga sama ada terbaik ataupun tidak bagi penduduk rumah andi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang justifikasi projek yang dipilih. Baiklah, justifikasi ini adalah apa manfaatnya citizen jika mereka mempunyai satu bank account. Jadi yang pertama adalah
adalah lebih memudahkan kita untuk menerima semua bantuan daripada kerajaan semestinya. Yang kedua, lebihkan kepada tidak perlu membawa wang tunai ataupun cashless dalam bahasa English. Kita hanya membawa kad debit kita mana-mana sahaja jika kita membuat kaedah pembayaran. Seperti pembayaran bil api air, kita membeli barang di pasaraya dan lain-lain. Yang ketiga, semestinya kita lebih selamat jika kita mempunyai bank account, kerana bank account kita dan wang-wang kita yang dalam bank account kita terselamat kerana kita menyimpannya dalam bank. Dan yang keempat, kita juga dapat menjimatkan masa dan tenaga kerana kita tidak perlu lagi beratur panjang ke kaunter untuk menuntut kita punya pembayaran bantuan pembayaran, ataupun tenaga juga kita tidak perlu berbaris juga seperti masalah-masalah yang berlaku pada awal tadi lah. So kita akan pergi ke scope business project. Scope business project ada mempunyai dua, iaitu geographical dan demographical. Location kami selidiki masa untuk mengenal pasti masalah, iaitu dekat Rumah Panjang Andi Anak Lacum, Ulu Sebawau, Bintulu di Sarawak. Jadi anda boleh lihat Google Maps di dekat Bintulu yang kami sudah tampilkan dekat kita punya. Rumah Panjang ini juga ditubuh pada Mac 1997, mempunyai keluasan 5 hektar dan 47 orang penduduk dan mempunyai 11 keluarga. Jadi kita pergi ke seterusnya, iaitu demografik. Demografik adalah kategori umur. Nanti kita akan go through. Yang pertama adalah umur. Umur menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 2020, 0 hingga 14 tahun adalah kategori kanak-kanak, di mana di penduduk dekat sana ada 11 orang kanak-kanak yang bawah umur. 15 hingga 64 yang boleh bekerja adalah 33 orang, dan 65 ke atas ada 3 orang. Jadi total dia 47 penduduk. Kita pergi ke seterusnya, iaitu jantina. Jantina lelaki ada 24 orang dan jantina perempuan ada 23 orang penduduk. Jadi semua total jumlah dia 47 orang. Seterusnya kita pergi ke pekerjaan. Pekerjaan sana ada tiga kategori, iaitu bekerja sendiri, jadi pekerja, dan tidak bekerja. Okey. Bekerja sendiri ada 5 orang. Bekerja ada 28 orang dan tidak bekerja 14 orang. 14 orang ni adalah kategori dari suri rumah, kanak-kanak yang bersekolah. Next, kita pergi ke kaum. Kaum dekat kita punya penyelidikan tempat ini ada mempunyai 4 kaum, iaitu Iban, Melanau, Islam dan Kayan. Iban ada 42, majoriti terbanyak adalah 42 orang. Manakala Melanau ada 2 orang, Islam ada 2 orang dan Kayan 1 orang. Seterusnya kita pergi ke pendapatan penduduk dekat sana, iaitu bawah 1002 ada 20%, lepas tu 1003 hingga 2900 ada 70%, dan 3000 ke atas ada 10%. Seterusnya kita pergi ke tahap pendidikan, ada 3, iaitu CJ Pembelajaran Malaysia SPM, diploma dan degree. CJ Pembelajaran Malaysia ada 50%, diploma ada 40% dan degree ada 10%. Baiklah, kita pergi ke cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data kami memilih untuk membuat borang soal selidik. Anda boleh tengok, kami ada section A dan section B. Section A itu lebihkan kepada pengenalan diri mereka yang kami selidiki, seperti di Rumah Panjang Andi Anak Lacum yang berada di Ulu Sebawau, Bintulu. Ini question B kami lebihkan kepada menggunakan saya untuk menyenangkan penduduk di Rumah Panjang tersebutlah.
Kesimpulan, jika kita mempunyai bank account tersendiri, kita dapat memberi impak yang baik kepada masyarakat dan juga kerajaan. Selain itu, kerajaan juga dapat menambahbaikkan penyaluran bantuan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat luar bandar. Akhir sekali, kami berharap kami dapat menyiapkan projek kami tepat pada waktunya. Terima kasih, itu saja daripada kami. Thank you.